Baik, apakah pula amalan-amalan yang kalau kita buat, amalan tu sedikit tapi pahalanya berbukit. Ini saya share tuan-tuan, mana yang sempat, mana yang tak sempat, sama lain tahun lah. Sebab amalannya tuan-tuan ada 600 amalan. Mustahil saya cerita semua malam ini. Mana yang sempat lah ya. Pertama sekali amalan yang sikit tapi pahala berbukit. Ini dia punya pahala juta. Main juta, bukannya puluh-puluh, juta. Dalam satu hadis Nabi pernah menyebut, siapa-siapa masuk pasar, kemudian dia membaca zikir, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang baca zikir itu masuk pasar, Allah akan catat baginya 1,000,000 kebaikan. Dan Allah hapus kepadanya 1,000,000 kesalahan. Dan Allah bina untuk dia satu rumah dalam surga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Contoh tuan-tuan pergi ke bazar sebelah ni kan. Itu kira pasar lah. Langkah masuk gerai itu terus baca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul ham. Biadihil khair. Yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dapat 1,000,000 pahala. Allah punya kasih sayang dia. Jangan tanya, kenapa pula banyak pula pahala Tuhan bagi. Dulu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah dipetikai. Nabi sebut, siapa-siapa baca Qul Huwallahu Ahad 10 kali satu hari, dia dapat satu istana dalam surga. Umar kata, ya Rasul, takkanlah baca Qul Huwallah 10 kali dapat surga. Lainlah baca surah Yasin, Al-Baqarah ke, yang susah-susah ni. Qul huwallah, siapa-siapa boleh baca agak-agak lah dapat istana dalam surga. Dapat rumah kos rendah jadilah. Ini istana. Nabi marah Umar. Allah maha kaya. Dia boleh bagi apa yang dia suka. Habis kalau saya baca 20 kali, lebih banyak lagi Tuhan boleh sedia untuk engkau. Jadi tuan-tuan jangan bertikai. Kenapa baca zikir itu boleh dapat 1,000,000 pahala? Kasih sayang Allah. Allah beri tawaran untuk kita, sebab tak ramai orang masuk pasar baca doa. Tak ramai. Mana ada orang masuk pasar baca doa, masuk tandas pun tak baca doa. Ini pula masuk pasar. Itu satu. Ada satu zikir amalan. Kalau tuan-tuan amal, ni yang kedua ya. Tuan-tuan dapat, malam ni kita cerita juta-juta lah, tak main puluh-puluh ni. Dia juta pun. Kita bisnes, kita juta-juta je. Ada satu zikir, tuan-tuan kalau amal, tuan-tuan dapat 40 juta kebaikan. Ada satu hadis Nabi sebut, siapa-siapa yang membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahan wahidan ahadan samadan lam yattakhiz sahibatun wala waladan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang baca ni 10 kali, Allah akan tulis baginya 40 juta kebaikan. Ni hadis riwayat Imam Tirmizi. Bagi yang tak sempat salin, nanti saya tengok banyak kamera ni, tuan-tuan rewind balik je lah yang diorang buat live. Kalau live, saya pun tak tahu mana disiarkan. Nanti checkkan balik, salinkan balik. Pahalanya juta. Sebab tak ramai orang nak amal. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang mudah sikit lah. Amalan sedikit tetapi pahalanya luar biasa. Iaitu menjaga mak. Walaupun susah, tapi bukanlah nak kena pergi ke Mekah. Apa jaga mak. Duduk dengan mak. Ada seorang pemuda zaman Nabi. Dulu dia datang jumpa Nabi. Dia tanya, Ya Rasulullah, inni ashtahil jihad. Wa inni la aqdir alaih. Ya Rasul, saya ni nak berjihad. Tapi tak mampu. Ada family apa semua jadi susah. Nabi tanya, hal baqiya ahadu min walidaik? Mak bapak masih ada ke? Sahabat ni kata, bapak dah tak ada. Ummi, mak ada lagi. Maka kata Nabi, fattaqillah fiha, fa iza fa'alta zalika fa anta hajun wa mu'tamirun wa mujahidun. Fa iza da'atka ummaka fattaqillah wa bi rabbaha wa birriha. Nabi sebut, bertakwalah kepada Allah dalam kau menjaga mak engkau. Kalau engkau jaga elok-elok, engkau dapat pahala sama macam orang buat haji, macam orang umrah, macam orang berjihad. Kalau mak engkau panggil engkau, kau ingat pada Allah, buat baiklah kepada mak engkau. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi untunglah tuan-tuan yang ditakdirkan mak masih ada dan dapat kita santuni mak kita.
Maknanya mak telefon, kita datang. Mak panggil, datang. Itu besar pahala tuan-tuan. Besar pahala. Seperti orang berjihad. Mana amalan simple, tapi pahalanya luar biasa. Macam berjihad. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada jutaan kebaikan di dalam azan. Azan yang tadi kita dengar. Nabi pernah berpesan kepada jemaah muslimat, ya ma'syaran nisa, idza sami'tum azan hadzal habsyi wa iqamatu faqulna kama yaqulu fa in lakina bi kulli hurf alif darajah alfa darajah. Wahai para wanita, kalau engkau mendengar azan daripada orang Habsyah ini, mana Bilal bin Rabah lah, dan kau dengar iqamat dia, maka kau jawab sama macam yang dia ucapkan. Mana kalau dia kata Allahu Akbar, kau pun jawab Allahu Akbar juga. Asyhadu an la ilaha illallah, kau pun jawab asyhadu an la ilaha illallah. Maka kau akan dapat pahala bikulli huruf alf darajatin. Setiap huruf itu dapat 1,000,000 darjat. Pada setiap huruf. Ketika itu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ditanya, Hazalin nisa. Umar kata, ya Rasul, adakah fadilat ini hanya untuk orang perempuan saja? Kami ni macam ya Rasul. Bagaimana dengan orang lelaki-lelaki? Di'fana ya Umar. Kata Nabi, ini 2 kali lipat wahai Umar. 2 kali ganda wahai Umar. Mana semua dapat. Hadis riwayat Tabrani. Jadi lepas ni kalau azan, jangan bising, jangan bercakap, dengarkan. Orang tu sebut Allahu Akbar, kita cakap Allahu Akbar. Syahadu la ilaha illallah, syahadu la ilaha illallah. Cuma hayya 'alas salah, jangan ya hayya 'alas salah. Tak, bukan itu jawapannya. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, jangan ya hayya 'alal falah. Tak, la haula wala quwwata illa billah. Jadi itu yang keempat. Senang je. Amal sikit pahala besar. Apakah lagi? Menyempurnakan wudu. La yusbighu abdun al-wudu illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Siapa-siapa menyempurnakan wuduknya, Allah akan ampunkan dosanya yang dulu dan akan datang. Ni hadis riwayat Al-Bazzar. Sempurna wuduk ni maknanya ambil dengan taqmakninah. Ramai orang sekarang ambil wuduk tapi cincai-cincai saja. Macam kerbau mandi gitu je. Dia ambil sempurna ni ada SOP, ada taqmakninah, ada cantik dia punya cara mengambil wuduk. Itu sempurna. Dapat pahala, dapat ganjaran, Allah ampun dosa kita. Yang keenam, semayang dengan menggunakan kayu sugi, siwak. Ni saya tengok tak ada tuan-tuan yang bawa kayu sugi. Tak ada apa, bukan wajib, rugi sajalah, rugi. Orang yang semayang dengan bawa kayu sugi dapat kelebihan 70 kali ganda berbanding orang lain. Raka'atani bis-siwak afdal min 70 raka'ata bighairi siwak. 2 rakaat yang disemayangkan menggunakan kayu sugi lebih utama daripada 70 rakaat tanpa sugi. Ini hadis riwayat Abu Nuaim. Kayu sugi berapa duit sangat tuan-tuan? Saya ingat bazar sebelah pun ada jual. Kayu-kayu sugi tu kan. Jangan bawa Colgate dengan beruk gigi pula tak buat dia orang. Kayu sugi ada jual kan? Tak dalam poket. Sekarang ni kayu sugi tuan-tuan, orang siap buat macam pen pun ada dah, lawa dah sekarang. Cantik, kita masuk dalam poket, boleh buka, prup, dia keluar macam pen lah. Jadi kalau dah pakai lama, boleh potong, pup. Cantik dah sekarang. Ada yang buat dalam bentuk rantai gantung pun ada. Daripada adik-adik, daripada menggantung vape tu, baik menggantung kayu sugi lagi bagus. Duduk kedai kopi, kayu sugi. Orang kan, Masya Allah. Kau ni insap betul lepas dengar ceramah dia. Lain betul penampilan. Tak ngisap vape, tak ada lah. Aku kayu sugi. Gitu. Kayu sugi ada jual. Kita nak semayang, gosok gigi dulu. Nyek. Allahu Akbar. 70 kali lebih afdal. Amalan yang modal sikit tapi pahala besar. Luar biasa sekali. Saya tak elaborate setiap hadis ni, nanti panjang huraian kita ya. Kalau nak cerita hai sugi pula panjang pula lagi. Nanti suruh ustaz lain lah cerita macam mana. Jadi sugi ni dia ada SOP dia, tata cara dia. Kena buat lapan lah apa, tanya. Orang tabligh dia pandai lah benda ni. Ke ada orang tabligh pun tak pakai sugi juga. Berhenti je lah tabligh. Tak pakai sugi, buat malu lah. Kena pakai sugi. Tu yang kena.